Adakah projek gandingan 2H itu patuh syariah? Sekali lagi, Pengerusi SAFE Kelantan Datuk Husam Musa tampil dengan pendedahan yang membabitkan isu tak diurus kerajaan negeri itu. Kali ini beliau mendakwa Kelantan dikuasai oleh gandingan 2H. Gandingan Hanifah Hafiz dikatakan antara mercu tanda pemerintahan Yang Amat Berhormat Datuk Ahmad Yaakob. Katanya, Datuk Hanifah Ahmad yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Pasir ialah pengerusi jawatan kuasa perindustrian, perdagangan, pelaburan dan pembangunan usahawan dalam Kerajaan Kelantan. Menurut Husam, gandingan mereka wujud dalam pembalakan bersama Daulah Najah dan Dar Resources. Hanifah mewakili Daulah Najah yang mewakili kawasan balak. Sementara itu, Hafiz ialah pemilik tunggal syarikat Dar Resources iaitu kontraktor balak yang dilantik oleh Daulah Najah. Gandingan mereka wujud dalam projek pembalakan hutan dara seluas 700 ekar, kata Husam. Husam berkata pembalakan di hutan simpan kekal negeri itu berakhir dengan terlulusnya hutan dara perlindungan dan kecurian kayu balak bernilai RM5 juta dari kompartmen bersebelahan. Dua peristiwa ganjil berlaku serentak. Belum kepastian pencurinya kerana kerajaan negeri masih berdiam diri. Apa tindakan kerajaan negeri terhadap jenayah keji itu juga belum terjawab. Melainkan media melaporkan pengarah hutan Kelantan diarah menutup mulut, dakwanya. Gandingan 2H juga boleh dilihat dalam projek lombong dan kilang pemprosesan emas usaha-sama antara Keystone Sdn Bhd dan Prima Warisan Ventures Sdn Bhd di Sokor Tanah Merah. Menurut laman Facebook Menteri Besar Kelantan, ia dirasmikan oleh Menteri Besar pada 9 April 2018, kata Husam. Beliau berkata pengerusi Keystone Sdn Bhd pada waktu itu ialah Datuk Hanifah Ahmad. Manakala Hafiz pula adalah seorang daripada dua ahli lembaga pengarah Prima Warisan Ventures Sdn Bhd bersama seorang bernama Low Peng Kian atau Chua Peng Kian. Seperti dapatan carian SSM, Prima Warisan Venture ditubuhkan pada 1 April 2015. 3 tahun kemudian syarikat ini dapat konsesi melombong emas, ujar Husam. Beliau juga mendedahkan bahawa gandingan 2H boleh dilihat dalam projek mega Bandar Perabot Gua Musang yang dilancarkan oleh Menteri Besar sendiri pada 10 September 2020 dengan pelaburan RM1 bilion. Kata Husam, Hafiz adalah Ketua Pegawai Eksekutif syarikat McKeith Management Committee Sdn Bhd iaitu syarikat pemaju bandar perabot berkenaan. Sementara itu, pengerusi eksekutif dan pemilik syarikat tersebut ialah seorang bernama Low Peng Sian atau Chua Peng Sian. Menurut beliau, Chua Peng Sian mungkin adalah abang kepada Low Peng Kian atau Chua Peng Kian. Abang dapat bandar perabot, adik dapat lombok emas, kabel yang kuat. Ketua Pemuda PAS Kelantan tahu tak? Sindir Husam. Menurutnya, semasa pelancaran kompleks perabot atau bandar perabot belum wujud. Malangnya dalam dakwah atau propaganda organ parti seakan telah wujud kompleks perabot atau bandar perabot terbesar di Malaysia, tempelaknya. Husam mendedahkan tugas McKeith Management Committee Sdn Bhd hanya untuk mengendali projek termasuk menjual lot-lot tapak kilang bukan sebagai pelabur yang akan membuka kilang perabot bernilai RM1 bilion itu. Carian SSM menunjukkan syarikat ini ditubuhkan pada 5 Februari 2018. 2 tahun kemudian syarikat ini sudah dapat projek jual lot tapak kilang, dakwanya. Husam juga merujuk kepada kenyataan Hanifah pada sidang Dewan Undangan Negeri Kelantan bertarikh 24 Ogos 2020 yang menyebut bahawa fasa pertama iaitu projek itu dengan keluasan 50.181 hektar telah mengeluarkan 16 lot kilang, manakala 5 lot lagi membabitkan infrastruktur asas antaranya tangki air, pencawang tenaga nasional, tapak kumbahan, nursery dan kawasan lapang. Berdasarkan laporan berita bernama bertarikh 29 Mac 2022, menurut Husam, Kerajaan Kelantan juga bersetuju menghulurkan RM20 juta daripada peruntungan rancangan Malaysia ke-12 untuk membina infra bagi projek berkenaan. Ketua Amanah Kota Baru itu juga mempersoal apa kelebihan syarikat ini sehingga Hanifah iaitu Kerajaan Kelantan melantik syarikat tersebut sebagai broker jual lot tapak kilang. Catatan penyata kewangan McKeith menunjukkan syarikat ini mencatat kerugian sebanyak RM61,000 pada tahun kewangan sehingga Mac 2021. Aset bukan semasa syarikat ialah RM4.8 juta dengan tanggungan sebanyak RM4 juta. Pendapatan syarikat pada tahun itu dicatatkan sebagai kosong. Sungguh pun kedudukan kewangan syarikat tidak kukuh dan tiada rekod perniagaan, syarikat ini bertuah dipilih oleh Yang Berhormat Datuk Hanifah iaitu Kerajaan Kelantan. Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK dan anak syarikatnya tak layak nak jadi broker jual lot. Soalnya, secara sinis Husam menegaskan berniaga balak pandai, berniaga emas pun pandai. Jadi pemaju uruskan lot-lot tapak kilang pun pandai. Sama ada Encik Hafiz sangat pandai atau Yang Berhormat Datuk Hanifah yang cekap.
Harap-harap tak berlaku jenayah pertindihan kepentingan atau conflict of interest. Akhir sekali, Husam mengajak warga Kelantan termasuk pimpinannya memikirkan data dan fakta. Buang rasa taksub melampau, fikirkan kepentingan negeri yang anda diberikan amanah, tegasnya. Kebetulan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syari sangat bersetuju dengan cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya Suruhanjaya Patuh Syariah ditubuhkan. Kepatuhan syariah ini bukan sahaja dari sudut makan minum halal atau tidak halal, tetapi juga dari segi muamalah dan urusan harian kita, katanya seperti dipetik Berita Harian. Bukankah muamalah itu termasuk tata kelola tadbir urus kerajaan dan urusan perniagaan syarikat miliknya? Justru adakah gandingan 2H seperti yang didakwa Husam itu patuh syariah? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.